unsur api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa tiba-tiba pula aku buat unsur api. Dah macam Avatar pula kan, main api, main angin. Okey, sebenarnya kalau korang nak tahu apa yang aku lakukan tadi merupakan satu imbasan yang terdapat dalam sebuah karya yang ditulis oleh Hilal Ashraf. Jadi untuk buku kali ini, 5 buah buku yang ditulis oleh Hilal Ashraf merupakan sebuah cerita bersiri yang bertajuk Hikayat Satria-Satria Sejati. Jadi cerita ni dia ada 5 sambungan yang semestinya bermula dengan buku nombor 1 bertajuk Hikayat Satria-Satria Sejati Generasi Baru, bersambung dengan buku yang kedua Hikayat Satria-Satria Sejati Arus Perubahan, kemudian episod yang ketiga Hikayat Satria-Satria Sejati Badai Perjuangan, yang keempat Hikayat Satria-Satria Sejati Samudra Pengorbanan, dan siri yang terakhir Hikayat Satria-Satria Sejati Generasi Pejuang. Okey, jadi buku ni mengenai apa sebenarnya? Okey, macam yang saya dah tunjukkan di awal video tadi, yang ada unsur api, semua unsur air, unsur angin. Jadi buku ini dia menceritakan tentang kawasan bumi yang telah mengalami satu perubahan akibat hentaman meteor. Kemudian radiasi daripada meteor itu telah mengubah permukaan bentuk muka bumi. Maksudnya peta pun pada masa itu, peta dunia pun pada masa itu sudah berubah kawasan, berubah nama negara, manusia pun ramai yang dah terkorban lah sebab hentaman meteor itu. Kemudian telah diselamatkan dan manusia bangkit. Kebangkitan manusia pula pada masa itu telah membawa satu perubahan yang besar di dalam tubuh badan mereka sendiri apabila mereka mampu mengawal unsur-unsur yang terdapat di bumi. Okey, jadi antara unsur yang boleh dikuasai atau boleh dikawal oleh manusia dalam cerita ini ialah unsur api, unsur air, unsur angin, unsur tanah dan juga unsur elektrik. Kita boleh mengikuti pengembaraan watak utamanya yang bernama Ariki, iaitu anak angkat kepada Maharaja Lutello, pemerintah Muka Anja yang sangat kejam. Tetapi Ariki dia tak mahu terlibat dengan kejahatan yang dibawa oleh bapa angkatnya dan dia melarikan diri daripada istana sehingga menjadi buruan tentera-tentera Lutello untuk dibunuh. Sebab Lutello ni dia percaya dengan ramalan ahli sihir dia bahawa dia akan mati dibunuh di tangan seorang pemuda, dan Lutello percaya bahawa Ariki ialah pemuda yang dimaksudkan. Jadi bila saya baca buku yang pertama ni kan, jadi saya macam terimbaslah dengan kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa kan dia diambil sebagai anak angkat oleh Firaun. Kemudian apabila Nabi Musa ni dewasa, dah besar, dia menentang kerajaan yang dibawa oleh Firaun, menentang ajaran-ajaran dan kesesatan yang dibawa oleh Firaun. Jadi anak angkat lawan dengan ayah angkat. Saya dapat mengaitkannya dengan kisah Nabi Musa lah apabila membaca siri yang pertama ini. Dan saya juga seakan dapat mengaitkannya dengan siri anime One Piece, sebab One Piece kan dia ada macam-macam kuasa yang boleh diorang buat kan. Bila saya baca buku yang pertama ni, saya macam dapat agak ni macam ikut watak dalam One Piece saja ni kan, kaki berapi, tukang masak semua dan sebagainya tu lah. Okey, jadi saya tak adalah nak ulas setiap satu daripada buku-buku ini. Saya akan bacakan sinopsis atau blurb yang ada di kulit belakang buku ni. Satu tragedi tidak disangka-sangka telah berlaku menyebabkan Ariki lari dari istana meninggalkan kezaliman ayahandanya.
takdir menemukannya dengan Aifa, puteri kepada Kabir yang telah bersetuju melindungi dengan beberapa syarat aneh. Tanpa Ariki tahu, lembaran pengembaraan yang panjang lagi mencabar sedang terbentang di hadapannya. Pertembungan antara kegelapan dan cahaya mula mengambil tempat. Enam bulan telah berlalu semenjak tragedi di Wagangada. Ismail masih belum pulang, menumbuh perasaan risau dalam diri Ariki dan rakan-rakan. Ibu Umairah menghantar mereka ke timur untuk menjejaki Ismail. Destinasi pertama Ariki dan rakan-rakannya ialah Mastazadi, sebuah negara pahlawan yang dipimpin seorang budak. Tanpa Ariki ketahui, perjalanannya ke Mastazadi itu bakal dipenuhi dengan konflik dan tragedi. Pada masa yang sama, deklarasi Ariki di Wagangada telah menginspirasikan pemberontakan. Kini para pemberontak berkumpul mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari cengkaman Lutelo. Maharaja Muka Anja Lutelo bergerak ke sana untuk menghapuskan mereka tanpa menyedari sesuatu yang besar sedang menantinya. Ariki koma selama 6 bulan lamanya dan bangkit secara tiba-tiba dengan satu kejutan yang menggegarkan semua. Pada masa yang sama, Lutelo telah hilang kewarasan dan mula membina kerjasama bersama Uluwatu dengan matlamat mahu mencapai kekuasaan yang lebih besar. Bagi menghalang kerjasama tersebut, Arata menghantar Ariki, Aifa, Yusuf, Hidayah dan Ismail ke Uluwatu. Namun satu rahsia pula tersingkap melibatkan Yusuf. Runihara dan kekandanya Jilani akhirnya sampai ke Tanah Suci dan polemik antara mereka dan Mikail pula tercetus mengheret mereka ke konflik dalaman di negara utama umat Islam itu. Muka Anja telah berpakat bersama Uluwatu dan Tanah Suci untuk menggempur Mastazadi. Kekuatan mereka telah berkumpul di hadapan benteng Mastazadi menanti kehadiran Lutelo untuk memulakan gempuran. Menanti momen tersebut, Laksamana telah memulakan serangan gerila bagi melemahkan pertahanan Mastazadi. Pada masa yang sama, Ariki telah kembali bersama Aifa, Yusuf dan Ashwadi dan diberikan misi oleh Arata untuk menguasai seni tempur Maharaja. Seni tempur yang dianggap sebagai kunci untuk Ariki memenuhi takdirnya sebagai raja yang sebenar. Sementara itu, Mikail, Runihara dan Jilani telah disembunyikan oleh Ruh Al-Akbar di Madinah, namun keberadaan mereka di situ telah diketahui oleh Habib Jamaah. Keadaan semakin genting dan mendebarkan. Gustanati, negara Nusantara yang gagah berdiri sebagai benteng terakhir amukan Muka Anja, menjadi tempat perlindungan seterusnya Ariki dan rakan-rakan. Bersama kepimpinan Gustanati, mereka cuba mencuri jalan ke arah kemenangan. Tuah Awaras cuba untuk menjalin hubungan semula dengan Ariki, namun Ariki sukar menerimanya akibat kebenarannya telah terzahir. Namun terpaksa bersama dengannya akibat ilmu seni tempur Maharaja yang perlu dimahiri. Merasai kehilangan, Ashwadi menyimpan dendam mendalam terhadap Lutelo yang dianggapnya menjadi punca kepada kematian insan tersayang. Mikail pula menyusun strategi tuntas untuk bergabung. Tanah Suci dan Gustanati bergabung tenaga bagi menumbangkan Muka Anja. Sementara itu, Lutelo tenggelam di dalam kesunyian diri dan kegelisahan jiwa. Pada masa yang sama, Laksamana tidak sabar untuk mempamerkan kekuatan dan menyempurnakan misi asal Maharajanya. Okey, bagi aku ini antara karya fantasi yang sangat menarik. Dia bukan sahaja padat dengan aksi-aksi pertarungan, tetapi juga novel ini merupakan sebuah karya yang boleh dianggap sebagai naskah fiksyen Islamik. Membaca novel-novel ni, kita bagaikan tersuntik dengan rasa untuk menegakkan kebenaran, untuk berdiri di jalan dakwah, menyebarkan ajaran Islam. Sebab kita dapat rasai, kita dapat hayati bagaimana watak-watak dalam cerita ini. Mereka begitu bersusah payah daripada buku yang pertama ni sampai buku yang terakhir. Begitu bersusah payah untuk berjuang menegakkan kebenaran. Kita juga dapat menyaksikan momen-momen yang menyentap jiwa kita apabila ada watak-watak yang terpaksa dikorbankan. Bayangkan, kita sangka watak tu akan terselamat, rupa-rupanya dia akan terkorban hanya semata-mata untuk memperjuangkan negara dan juga agama. Jadi novel ini antara satu luahan kebijaksanaan yang telah dizahirkan oleh penulis
yang bukan asing lagi di negara kita. Hilal Ashraf telah menulis banyak novel dan ini antara novel beliau yang sangat saya minati. Saya sentiasa ternanti-nanti bila sambungan novel ni akan keluar dan alhamdulillah saya telah cukup kesemua 5 siri hikayat Satria Sejati. Pelajaran yang terkandung di dalam novel ini selain yang saya sebutkan tadi, ia juga mengajar kita bahawa manusia walau seteruk mana pun masa silam dia boleh berubah menjadi lebih baik pada masa hadapan, kerana hidayah Allah dia tidak mengira sesiapa. Jika Allah kehendaki, pasti dia akan mendapat kasih sayangnya, pasti mendapat hidayahnya, pasti diterima Allah untuk menjadi sebahagian daripada tentera-tenteranya. Kalah di dunia tidak apa, yang penting kita berjuang demi keredaannya. Kita ada sesuatu untuk dibuktikan di hadapan Tuhan bahawa aku telah berjuang, aku telah berusaha. Seterusnya terpulang kepada Engkau ya Allah, bagaimana Engkau mahu meletakkan aku. Jadi bayangkan kalau kita di dunia langsung tidak berbuat apa-apa untuk menegakkan syiar agama Allah, agama Islam ini. Itulah rumusan keseluruhan pengajaran yang ada dalam novel ini. Ia bukan pertarungan yang hanya melibatkan kuasa luar biasa, mengawal api, mengawal angin, tetapi dia juga melibatkan strategi berfikir. Okay, so itu sahaja untuk video review buku saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.